السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الصلاة والسلام على رسول الله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال مؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Amma ba'd. InsyaAllah kita membaca pada muka surat ke-8. Cuba minta kita Alif cuba tengok muka surat berapa. Cuba mai sini sekejap. Tengok. Tanda. Ada tanda. Okey. Baik. Muka surat 11. Lain dia. Sama. Baik. Muka surat 9 ya. Muka surat 11 tuan-tuan . Tapi buku yang di tangan saya ini cetakan lama. Muka surat yang ke-10. Buku yang cetakan lama muka surat 10, cetakan baru pada muka surat 11. Jadi dalam hadis-hadis yang telah kita baca berhubung tentang janji daripada Nabi SAW, di mana umat Islam ataupun umat Nabi Muhammad SAW akan berpecah kepada 73 kelompok. Sebagaimana yang tercatat pada muka surat 11, iaitu kaum Syiah 22 aliran, kaum Khawarij 20 aliran, kaum Mu'tazilah 20 aliran, kaum Najjariyah 5 aliran, kaum Jabariyah 1 aliran, kaum Musyabbihah 1 aliran, dan jumlahnya 72 aliran. Kalau ditambah dengan 1 aliran dengan faham kaum Ahli Sunnah wal Jamaah, maka cukuplah menjadi 73 firqah ataupun 73 kelompok, sebagai yang diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Di dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin karangan Ba'alawi, iaitu seorang ulama daripada Yaman, beliau menyatakan adapun kaum Qadariyah, dan kaum yang bertuhankan kepada kedrat ataupun kudrat diri sendiri, maka termasuk dalam faham Mu'tazilah.
Apakah itu faham Mu'tazilah? Nanti kita akan baca pada babnya. Kaum Bahaiyah dan Ahmadiyah Qadian termasuk dalam golongan kaum Syiah. Kaum Ibn Taymiyah masuk dalam golongan kaum Musyabbihah. Dan kaum Wahabi termasuk kaum yang melaksanakan faham Ibn Taymiyah. Jadi kalau kita tengok dalam pembahagian di atas tu tidak ada Wahabi, tidak ada juga kaum Qadianiyah ataupun Qadiani, dan juga tidak ada kaum Ibn Taymiyah. Jadi dibuat sedikit ringkasan di bawah tu. Kaum Qadariyah adalah cabang daripada fahaman Mu'tazilah. Kaum Bahaiyah dan kaum Qadiani termasuk dalam faham Syiah. Dan Ibn Taymiyah masuk dalam faham Musyabbihah, yakni faham yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Dan kaum Wahabi termasuk dalam faham Ibn Taymiyah. So itulah di Malaysia ni orang-orang Wahabi kerap mengungkap kalam-kalam Ibn Taymiyah. Dan juga ulama-ulama Wahabi di seluruh dunia, kalau kita lihat kitab-kitab mereka, banyak mengungkap kalam Ibn Taymiyah dan Ibn Al-Qayyim Al-Jauzi. Kalau kita tengok kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama Saudi, penuh di dalamnya itu dengan kalam-kalam daripada kitab-kitab Ibn Taymiyah dan juga kitab-kitab Ibn Al-Qayyim Al-Jauzi. Baik, kita masuk kepada bab yang keempat, tuan-tuan. Pada masa hidup Nabi SAW, semuanya mudah dan tidak sukar kerana segala sesuatu dapat ditanyakan kepada beliau. Sahabat-sahabat Nabi berkumpul di hadapan Nabi untuk mendengarkan wahyu ilahi yang turun, tidak menentu waktunya. Ada di antara mereka yang menuliskan wahyu itu, dan ada juga yang menghafalnya saja di luar kepala. Jadi Al-Quran ada ditulis, tuan-tuan, dan sebahagian sahabat menghafalnya terus, tuan-tuan. Dan pada zaman Nabi SAW, Al-Quran ditulis di pelepah-pelepah tamar, di kayu-kayu, dan juga di tulang-tulang seperti tulang unta. Pada ketika itu belum ada lagi kertas, tuan-tuan. Jadi ditulis di benda-benda yang seumpama itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, yang tiada Tuhan selain Dia, yang pengasih dan penyayang. Para sahabat Nabi, kerana mereka orang Arab, sedang Al-Quran di dalam bahasa Arab pula, dapat menangkap isi dan erti yang hakiki daripada ayat-ayat Al-Quran itu, sehingga mereka yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa, sifatnya pengasih dan penyayang. Maka tidak mereka bertanya lagi. Jadi orang Arab pada ketika itu orang-orang Arab yang disebut sebagai khullas. Khullas ni apa, tuan-tuan? Orang Arab yang masih lagi bahasanya itu asli dan belum dipengaruhi dengan unsur-unsur yang lain.
Jadi mereka dapat faham Al-Quran dengan lebih mudah kerana Al-Quran itu adalah mengikut bahasa yang fusha, yang asli, yang difahami oleh orang Arab pada ketika itu. Adapun orang Arab yang ada pada hari ini ataupun selepas Islam berkembang di negara-negara Ajam ataupun di negara-negara orang yang bukan Arab, maka bermulalah bahasa Arab itu diresapi dengan bahasa-bahasa yang lain perlahan-lahan, sehingga orang-orang pada waktu-waktu kemudian sangat sulit untuk memahami Al-Quranul Karim tanpa diperjelaskan oleh para ahli tafsir, iaitu mereka yang benar-benar memahami Al-Quranul Karim. Jadi kalau Arab-Arab pada hari ini, tuan-tuan, adakah mereka faham Al-Quran? Mereka faham tetapi tidak faham secara mendalam. Dan sebahagian daripada ayat-ayat Al-Quran itu mereka langsung tidak faham, tuan-tuan, ya. Langsung mereka tidak faham. Karena Al-Quran ini ditulis dengan bahasa Arab yang asli, yang mempunyai penggunaan bahasa yang sangat tinggi dan sangat indah. Kerana dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang mempunyai unsur-unsur ilmu balaghah yang tinggi, tuan-tuan, ya. Ilmu balaghah ini kita kata ilmu sastra Arab yang tinggi. Seperti kita bahasa Melayu yang ditulis oleh pakar-pakar ahli sastrawan negara contohnya. Kita tengok bahasanya, kalau orang yang tidak biasa dengan bahasa Melayu yang asli, maka sulit untuk faham. Hatta kita pada hari ini pun, tuan-tuan, ya, kalau diberikan kepada kita kitab-kitab lama yang ditulis oleh ulama-ulama dahulu, seperti kitab yang ditulis oleh Syekh Daud Fatani contohnya, ataupun Syekh Zainal Abidin Al-Fatani, kitab Syekh Arsyad Al-Banjari contohnya, kitab Sabil Al-Muhtadin, kitab Aqidatun Najin, kitab Bughiyatul Tullab masalah contohnya, kitab fiqah besar. Semua ditulis dalam bahasa Melayu, tapi bahasa Melayu lama. Kalau orang pada hari ini membaca kitab-kitab itu, mabuk mereka, tuan-tuan, ya. Si faham. Padahal bahasanya bahasa Melayu. Si faham. Kadang ustaz yang mengajar pun pening, tuan-tuan, untuk memahamkan ibarat bahasa Melayu lama. Jadi begitulah bahasa Arab yang asli pada ketika turun wahyu itu. Orang yang ada pada zaman itu, mudah mereka itu faham. Lebih-lebih lagi pada zaman Nabi adalah zaman bahasa Arab yang sangat tinggi, kerana pada ketika itu dipenuhi dengan para syu'ara. Syu'ara ini iaitu para ahli syair. Jadi kabilah-kabilah Arab ini masing-masing ada penyair mereka. Kalau zaman sekarang ni kita kata ada ahli sastra, ya, bagi satu-satu kabilah. Jadi mereka senantiasa mengungkap syair-syair yang mempunyai nilai-nilai sastra yang tinggi. Jadi satu kabilah dengan satu kabilah pada ketika itu saling berbalas syair yang mempunyai nilai-nilai
bahasa yang tinggi. Namun bila mana turun Al-Quranul Karim, orang-orang Arab yang dikatakan pada ketika itu sangat handal bahasa Arabnya, mereka terpesona dan berasa lemah dengan penyusunan ayat yang ada dalam Al-Quranul Karim. Itulah yang disebutkan sebagai Al-Quran itu adalah mu'jizah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana lemah orang-orang Arab pada ketika itu bila mendengar ayat Quran dialunkan. Sehingga ada di kalangan orang-orang Arab yang menganggap bila mana Al-Quran itu didengar oleh mereka, mereka kata ini bukan kalam manusia, tapi ini adalah kalamul jin, adalah kalam jin, bukan manusia. Karena orang pada ketika itu mereka faham syair yang punya nilai-nilai sastra yang tinggi, namun bila mereka mendengar Al-Quran, mati akal mereka. Mati akal mereka. Itu yang dikatakan sebagai mukjizah. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala mencabar orang-orang Arab yang dikatakan handal bahasa Arabnya. Kata Tuhan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Sekiranya engkau ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka datangkanlah satu surah yang seumpama dengan surah dalam Al-Quran. Dan sejarah membuktikan orang-orang Arab yang dikatakan sangat handal bersastra pada ketika itu, mereka tidak mampu mendatangkan walaupun satu surah yang pendek, walaupun satu surah yang pendek, tidak mampu mereka. Jadi ini tuan-tuan ya, orang Arab pada ketika itu mudah mereka faham Al-Quran, kerana Al-Quran ini adalah penggunaan bahasa yang ada pada ketika itu. Bagi orang yang mempelajari bahasa Arab di universiti, maka mereka kena belajar yang disebut sebagai nusus jahiliyah. Nusus jahiliyah itu apa tuan-tuan? Iaitu syair-syair jahili di zaman Arab jahili, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan. Kami sendiri di Azhar belajar nusus jahili, dan para ulama belajar nusus jahili, kerana syair-syair Arab jahiliyah itu menjadi satu alat untuk mengertikan kalimah-kalimah yang rumit difahami di dalam Al-Quran. Bagaimana penggunaannya pada ketika itu. Jadi para mujtahid seperti imam kita Asy-Syafi'i, sewaktu kecil umur 7-8 tahun, menghafal nas-nas jahili. Syair-syair jahili semua berada di dalam ingatan dan hafazan Al-Imam Asy-Syafi'i dan para ulama-ulama yang lain. Kerana syair-syair ini dapat menjadi alat untuk memahami penggunaan kalimah-kalimah ataupun wording-wording yang digunakan di dalam Al-Quranul Karim. Para sahabat Nabi, cuba kita tengok lagi, kerana mereka itu orang Arab, sedang Quran dalam bahasa Arab pula, dapat menangkap isi dan erti yang hakiki dan ayat Al-Quran itu, sehingga mereka yakin bahawa Tuhan itu esa, sifatnya pengasih dan penyayang, dan mereka tidak bertanya lagi.
Kemudian turun lagi ayat Al-Quran, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah hai Muhammad, Allah itu tunggal. Ahad. Ahad itu dengan makna tunggal. Tunggal itu lebih tepat daripada kan kita katakan satu. Tunggal itu lebih tepat. Tuhan tempat meminta. Ia tidak mempunyai anak. Ia tidak dilahirkan oleh ibu bapa dan tidak seorang pun yang menyerupainya. Para sahabat Nabi mendengar dan baca ayat ini lantas yakin dan seyakin-yakinnya bahawa Tuhan namanya Allah, iaitu tunggal, yakni esa, bukan dua, bukan tiga. Ia bukan bapa, ia bukan anak seseorang sebagai anggapan orang Nasara, yakni orang Kristian kepada Tuhan mereka, dan pula tidak seorang pun yang menyerupainya. Jadi mereka faham Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh sama sekali diserupakan dengan makhluk. Jangan kita pula pada hari ini menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Di Tuhan berkaki, bertangan, bermuka, berwajah, ada mata, dan beredar daripada satu tempat ke satu tempat, daripada atas ke bawah. Dan Tuhan itu bertempat, tempatnya di Arash. Ini semua akidah-akidah kaum musyabbihah ataupun kaum mujassimah. Ini kaum yang menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang pada ketika itu ia faham bila mana disebut walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak boleh disama-samakan dengan makhluk sama sekali. Jangan disama-samakan. Jangan dikatakan Tuhan itu bertempat. Kerana pada hari ini fahaman musyabbih mujassimah ini mula merebak. Merebak semula dalam masyarakat. Jadi mereka ini mendapat dana-dana yang besar daripada luar negara, membina sekolah-sekolah di negara ini yang seakan-akan menggambarkan pada orang ramai sekolah ini sebuah sekolah yang Islamik, tapi nampaknya macam sekolah international. Di dalam sekolah ini diajarkan pengajian-pengajian tauhid yang bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti Tuhan bertempat, Tuhan berkaki dan sebagainya. Di Selangor contohnya terdapat sebuah sekolah, dan mungkin ada banyak lagi sekolah. Di satu daripada sekolah yang saya minta pihak Jabatan Agama membuat spot check ke sekolah tersebut dan melihat sukatan pengajian. Dan setelah diadakan spot check, ternyata kitab-kitab yang diajarkan dalam akidah itu kitab-kitab yang bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fiqahnya juga fiqah yang anti mazhab, tidak mengikut mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi ini satu contoh, tuan-tuan, ini satu contoh yang berlaku di negeri Islam ini. Dan banyak lagi berlaku di negeri-negeri yang lain. Saya lihat sekolah-sekolah yang seumpama ini berebak ke negeri-negeri yang lain. Para sahabat Nabi mendengar dan membaca ayat ini lantas yakin seyakin-yakinnya bahawa Tuhan namanya Allah tunggal, bukan dua dan bukan tiga.
ia bukan bapa, ia bukan anak seorang sebagai anggapan orang Nasara pada Tuhan mereka, dan pula tidak seorang yang menyerupainya. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tiada suatu juga yang menyerupainya, dan ia mendengar lagi melihat. Laisa kamitslihi syai'. Syai' itu makna sesuatu, tuan-tuan ya. Sesuatu itu tidak terbatas. Kerana sesuatu itu tidak ada padanya alif dan lam. Kalau disebut sini kamitslihi syai', ada alif lam pada syai' itu, dia bersifat definite, tuan-tuan ya, tertentu. Bila disebut di situ dengan syai' ataupun syai'un, dia adalah bersifat umum, iaitu segala sesuatu daripada sekecil-kecil sampailah sebesar-besar, tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta dzarrah, yang tidak boleh dibahagi. Satu jisim ataupun jirim yang tak boleh dibahagi lagi, tuan-tuan, juga tidak boleh disamakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jaga-jaga anak-anak kita, tuan-tuan ya, yang telah mula terpengaruh dengan tauhid, yang boleh seseorang itu jatuh ke dalam syirik, menyamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak boleh disamakan dengan segala sesuatu. Bila berlaku Mi'raj Nabi, Nabi naik sampai ke Sidratil Muntaha. Tuan-tuan, janganlah terpengaruh dengan orang yang mendakwa bahawasanya Tuhan ada di sana. Jadi Nabi naik bertemu Tuhan di sana. Ini i'tiqad yang batil. Nabi benar naik ke atas, tapi bukan bermakna Allah Subhanahu wa ta'ala ada di atas. Kerana atas dan bawah itu adalah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil Allah berhajat kepada yang dijadikan, ataupun mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala berhajat kepada makhluk. Seperti Sidratul Muntaha itu makhluk, Arash itu makhluk, langit makhluk, atas makhluk. Apa makhluk ni, tuan-tuan? Makhluk ini adalah daripada kalimat khalaqa. Khalaqa itu artinya menjadikan. Makhluk yang dijadikan. Kalau bahasa Arab disebut sebagai ismal maf'ul. Isim maf'ul. Maksudnya yang dijadikan. Jadi segala yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sama sekali tidak berhajat. Kalau Allah berhajat kepada tempat, maka serupa dengan makhluk. Allah berhajat kepada singgah sana, maka artinya Allah sama dengan makhluk. Allah berhajat kepada arah tinggi di atas, maka sama dengan makhluk. Makhluk juga kadang-kadang berada tinggi di atas. Allah berhajat kepada turun ke dunia, ke langit dunia. Juga malaikat pun boleh turun ke langit dunia. Jadi artinya kalau kita katakan Tuhan turun daripada atas ke bawah, kita telah menyamakan Allah Subhanahu wa ta'ala sama dengan perbuatan makhluk, seperti perbuatan malaikah. Hatta Nabi SAW juga turun, naik daripada atas turun ke bawah di ketika Mi'raj. Adakah Tuhan bersifat dengan sifat yang begitu? Oh tidak, tuan-tuan ya, tidak sama sekali. Kalau kita katakan begitu, maka Tuhan telah kita serupakan dengan makhluk, dan ini boleh bawa kepada rosak akidah kita.
laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Nabi dan sahabat-sahabat Nabi mengerti betul tujuan ayat ini, bahawa tidak ada sesuatu jua yang menyerupai Tuhan dan ia tidak menyerupai sesuatu. Ia bersifat mendengar dan melihat, semuanya dilihat dan didengar oleh Tuhan. Ia tidak boleh diserupakan dengan seorang raja yang duduk di singgah sana. Ia tidak boleh diserupakan dengan malaikah, dengan jin, tidak boleh diserupakan dengan ketua negara, tidak boleh diserupakan dengan sesiapa jua. Pendeknya, laisa kamitslihi syai'. Tuhan tiada yang menyerupainya sesuatu jua. Jadi ini pegangan laisa kamitslihi syai', tuan-tuan ya. Kita kalau belajar sifat 20, di sana ada sifat Tuhan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Allah itu bersalah-salahan daripada segala yang baharu. Allah tidak boleh disamakan dengan segala yang baharu. Kalau ada ayat-ayat yang menunjukkan Tuhan dengan kalimah nuzul, dengan makna turun, bukan Tuhan turun, yang turun malaikah, ataupun yang turun rahmah, ataupun yang turun barakah. Tuhan turun? No. Si dapat Tuhan turun, tuan-tuan ya. Kalau kita katakan Tuhan turun, maka kita telah menyamakan Tuhan dengan yang makhluk. Dan lagi Tuhan menurunkan ayat begini, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sekalian yang ada akan lenyap, yang kekal hanya zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Yakinlah sahabat-sahabat Nabi bahawa semuanya akan lenyap. Yang kekal hanya Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Walaupun dalam ayat ini dikatakan wajah, yang dalam bahasa Arab artinya muka, tetapi sahabat-sahabat Nabi tidak kisah soal itu, kerana mereka tahu bahawa yang dimaksudkan dengan wajah dalam ayat ini ialah zat. Zatnya sesuai dengan sastra Arab, di mana biasa dipakai perkataan yang menunjukkan juzuk, tetapi yang dimaksud adalah kulnya. Kulnya maksudnya keseluruhannya. Kul ini bahasa Arab, tuan-tuan ya, yakni keseluruhannya. Jadi di sini, tuan-tuan ya, kalau kita kata wa yabqa wajhu rabbika, dan kekal wajah Tuhan engkau. Jangan dianggap wajah ini dengan makna muka, tuan-tuan ya. Kerana ada pengajian tauhid Wahabi pada hari ini yang mendakwa Tuhan itu berwajah, bermuka. Dan mereka juga mengajarkan kepada anak-anak Tuhan bermuka dan bermata. Ada mata pula, tuan-tuan ya. Wajah di sini bukan maknanya muka, tuan-tuan ya. Kerana kalau kita menyamakan Tuhan itu mempunyai muka, maka sama dengan makhluk, tuan-tuan ya, yang bermuka. Muka di sini yang dimaksudkan dengan muka apa dia, tuan-tuan? Iaitu zat Allah Subhanahu wa taala. Zat di sini apa maksudnya, tuan-tuan ya? Bukanlah yang macam orang-orang Melayu faham tu zat apa ya, lazat ke apa, bukan itu, tuan-tuan ya. Zat ini artinya sesuatu lah, tuan-tuan ya. Kalau Allah, Allah lah, zat Allah. Tapi kenapa digunakan kalimah wajah, tidak terus disebut zat Allah Subhanahu wa taala? Ini yang dikatakan sebagai penggunaan dalam bahasa Arab juzuk dengan makna kul. Ni kalau orang mengaji ilmu balaghah, dia mudahlah faham, tuan-tuan ya. Bagi orang yang tak mengaji balaghah,
terkial-kial lah nak faham tuan-tuan. Ilmu balaghah ni maksudnya ilmu sastra Arab. Apa? Saya lupa dia punya kaedah. Itlaqul juz bimakna al-kull. Lebih kurang begitulah. Saya lupa tuan-tuan dia punya kaedah. Diguna pakai satu juzuk tapi dengan makna keseluruhan. Contohlah kita tuan-tuan ya. Contoh. Payah kan tuan-tuan nak faham? Saya bagi contoh yang mudah-mudah. Kalau pencuri, kita orang Melayu kata tangan panjang. Tangan panjang. Bukan tangan dia yang panjang tuan-tuan, tangan dia sama je macam tangan kita. Tapi kita mengatakan orang ini adalah pencuri. Kita katakan tangan panjang. Boleh faham? Ataupun dulu orang panggil polis, apa tuan-tuan? Dulu, dolok-dolok. Kita panggil apa? Tangan-tangan ke mata-mata? Kita panggil mata-mata. Kerana polis itu matanya begitu je kan tuan-tuan. Ada tengok. Maka kita orang Melayu pun tinggi juga kita punya sastra bahasa kita. Kita kata mata-mata datang tu. Tapi adakah matanya yang datang? Si tuan-tuan ya. Batang tubuhnya yang datang. Tapi kita kata mata-mata datang. Inilah yang dikatakan penggunaan juzuk tapi dengan makna kul. Kita beri laluan azan dulu tuan-tuan ya. Kita sambung dalam 5 minit, 10 minit dan kemudian kita melakukan salat al-isya. Tafadhal.
ilaha illallah salatul qa'im wa syarafa daratul aliyah tukhliful mi'ad. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan juzuk, tetapi yang dimaksudkan adalah kul. Seperti kita katakan tadi, mata-mata tapi dengan makna polis. Jadi bila disebutkan dalam ayat ini wa yabqa wajhu rabbika, dan kekallah wajah Tuhan engkau, tapi wajah dengan di sini dengan maksud dan kekallah zat Tuhan engkau. Jadi bukan wajah. Sebab itulah ulama-ulama mempersoalkan pada ulama-ulama Wahabi yang mengertikan wajah di sini dengan makna wajah. Mereka kata Tuhan bermuka. Maka ulama-ulama kita daripada kaum ahli sunnah wal jamaah bertanya kepada mereka, kalau kamu katakan Tuhan itu bermuka, maka pengertian ayat ini dan kekallah muka Tuhan. Kekal muka Tuhan. Dengan makna yang lain si kekal. Muka Tuhan saja yang kekal. Kerana orang-orang yang beriktikad dengan faham Wahabi ini beriktikad Tuhan bertangan, bermata, berkaki. Jadi maknanya kalau mereka beriktikad bahawa yang kekal di sini wajah Tuhan, yang lain si kekal. Awasa akidah tu tuan-tuan, boleh jadi kufur wal'iyadzu billah. Jadi kaum ahli sunnah wal jamaah di dalam kitab-kitab tafsir yang muktabar, wajah ini dengan makna zat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang difahami dalam kaedah balaghah, digunakan kalimah yang bersifat juz'i tetapi yang dimaksudkan adalah kulli. Itu dia tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan tak faham pula. Saya harap tuan-tuan fahamlah. Kerana ada juga penggunaan dalam bahasa Melayu seperti mata-mata dengan makna polis. Itulah yang disebut sebagai penggunaan juz'i tapi dengan maksud kulli. Di dalam ayat yang lain diterangkan pula begini, innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. 'Anil 'alamin, dan bahwasanya Allah tidak berkehendak kepada sekalian alam ini. Ataupun dengan bahasa yang lain, Allah itu maha kaya. 'Anil 'alamin, daripada sekalian alam ini. Kaya di sini dengan makna tidak berhajat kepada yang lain. Mengertilah Nabi dan sahabat-sahabat beliau bahawa Tuhan berdiri sendiri ataupun bersifat independen, tidak memerlukan pertolongan sesiapa jua pun, kerana ia paling berkuasa, paling kuat, paling gagah dan dapat membuat apa sahaja yang dikehendakinya seorang diri tanpa memerlukan bantuan sesiapa jua pun. Pendeknya, tentang Allah dan sifat-sifatnya semuanya dibentangkan dalam Al-Quran pada berbagai surah dan ayat yang berlainan tempatnya. Umpamanya ada sesuatu yang tidak difahami, sahabat-sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, yang langsung dijawab dan diterangkan oleh Nabi erti yang hakiki daripada ayat-ayat itu sehingga tidak ada perselisihan faham lagi. Kerana itu tidak ada firqah-firqah, yakni kelompok-kelompok atau pecahan-pecahan pada masa hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada perbezaan-perbezaan tafsir daripada ayat-ayat itu. Mereka bersatu. Jadi ini tuan-tuan
Innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Tuhan itu maha kaya. Adapun penggunaan kaya pada makhluk, itu kaya yang bersifat majazi, kiasan, bukan bersifat hakiki. Kaya yang hakiki hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu sebenar-benar kaya dan tidak berhajat kepada makhluk ataupun kepada sesiapa juga. Berbeza dengan kayanya makhluk. Kayanya makhluk itu tidak kaya yang sebenar. Orang kaya lagi banyak dia berhajat kepada makhluk. Betul tak tuan-tuan? Dia berhajat kepada tukang masak, pada tukang kebun, driver. Terkadang dia berhajat sehingga puluhan orang untuk membantu dan menolong. Adalah Prime Minister, berapa banyak orang yang menolong dia? Banyak tuan-tuan ya, berpuluh-puluh orang. Bahkan setengah-setengah syarikat yang besar, kaki tangannya ribuan orang tuan-tuan untuk membantu. Jadi adakah ini kaya yang sebenar? Tidak. Kaya yang sebenar tidak berhajat kepada sesiapa untuk menolong. Maka kayanya Allah itu adalah bersifat hakiki. Kayanya manusia adalah bersifat majazi, hanya bersifat kiasan, tidak hakiki. Karena manusia sebenar-benarnya tidak kaya tuan-tuan. Walaupun dia memiliki harta yang banyak, tapi dia senantiasa memerlukan yang lain. Kalau orang kaya, dia bersifat independen, mungkin dia tak makan nasi tuan-tuan. Dia akan mati ke bulu. Kerana apa? Kerana macam mana kaya pun dia perlu makan, perlu minum. Maka dia perlu berhajat kepada barang-barang. Kalaulah dia tidak mahu semua itu, matilah dia tuan-tuan. Orang kaya kalau sakit, dia memerlukan orang datang untuk merawat. Kalau tidak ada doktor, mati juga dia tuan-tuan. Jadi ghani ataupun kaya yang sebenar itu adalah pada Allah Subhanahu wa taala. Manusia sebenar-benarnya adalah kaya yang bersifat pinjaman saja tuan-tuan. Kalimah yang tidak hakiki. Insya-Allah taala tuan-tuan, pada kuliah akan datang kita sambung pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikah faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula in kuntum shadiqin. Insya-Allah pada minggu hadapan kita menyambung bacaan berhubung tentang bagaimana para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in memahami ataupun beriktikad tentang ketuhanan, kenabian dan sebagainya, insya-Allah taala. Tak banyak lagi tuan-tuan untuk bab ini, dan seterusnya kita akan masuk insya-Allah pada minggu hadapan. Kita sambung pada bab yang kelima, perselisihan faham yang timbul sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Minta tolong catatkan. Kita sampai pada muka surat yang ke-14, 16. Hmm? 15. InsyaAllah. Allahu a'lam bis-shawab, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri membaca surah Wal 'Asr. Bismillahirrahmanirrahim.